Okey, Assalamualaikum murid-murid. Jadi kita tengok pula video kedua. Okey, video kedua untuk sinonim. Okey, so sekarang kita akan tengok beberapa latihan untuk sinonim. Beberapa lagi contoh-contoh sinonim yang kamu boleh guna untuk jawab soalan kertas satu ataupun kamu boleh guna dalam menulis karangan. Okey, so dalam kertas satu sebenarnya soalan sinonim adalah dalam bentuk objektif. Okey, dalam bentuk objektif. Tapi untuk yang ni kita cuba isi ruang kosong. Okey, so contohnya macam okey. So contohnya macam segan. Apakah maksud yang sama dengan segan di atas ni? Okey, so kita ada ayu, kita ada ajak, kita ada corot, okey, kita ada malu, padan, ceria, agenda, susah, duka, laju. Okey, so segan dalam ni adalah malu. Okey, adalah malu. So kalau pantas, malu. Okey, so pantas. So pantas ni antara semua kita ada ayu, ajak, semua ni pantas sama juga maksud dia dengan laju. Okey, dengan laju. Lepas tu payah. Payah. Okey, kalau kamu pernah dengar perkataan susah payah. Okey, susah payah. So payah ni dia sama juga maksud sinonim, maksud juga dengan susah. Okey, susah payah, susah. Sama juga maksud dengan susah. Okey, lepas tu kita ada sini gembira. Apakah yang sama maksud dengan gembira? Kita ada ayu, kita ada ajak, kita ada corot, padan, ceria, agenda, duka. Okey. So, apakah yang sama dengan gembira adalah ceria. Okey, kita ada ceria. So, kita ada satu lagi, cantik. Apakah yang sama maksud dengan cantik? Okey, kita ada ayu, kita ada ajak, kita ada corot, kita ada agenda. Okey, kita ada agenda, kita ada padan, kita ada duka. Okey, so cantik sama juga maksud dia dengan ayu. Okey, sinonim ayu sama dengan cantik. So, kita tinggal lagi ajak, corot, agenda, padan dan duka. Okay, so kita tengok apakah yang sama maksud ataupun sinonim dengan pelawak. Okay, so pelawak ni adalah sama maksud dengan ajak. So, contoh, bila kamu ada kawan, kamu ajak dia masuk, kamu ajak dia makan dekat rumah kamu. Okay, kamu pelawak kawan kamu makan dekat rumah kamu. Okay, contohnya kamu beritahu ibu kamu, Ma, hari ni Ali, kawan baik saya akan datang. Okay, setelah ajak dia untuk makan malam, okay, dekat rumah contoh. Okay, setelah mempelawar rakan saya untuk makan malam di rumah contoh. Okay, so akhir. Akhir ni kita ada lagi padan, duka dan juga agenda. Okay, so akhir ni dia adalah sama dengan corot. Okay, akhir ni maksudnya corak. So contohnya kalau ada nombor lah kan. Okay, nombor 10 yang paling akhir. Okay, paling akhir 10. So bila orang tu dapat 10, sama juga dia dapat dengan paling akhir ataupun dia sama juga dengan corot. Okay, so kamu boleh cakap orang tu adalah peserta yang corot ataupun peserta yang tak akhir. Okay, so kita lagi ada sedih, serasi dan juga acara. Okay, so sedih sama maksud dia dengan duka. Okay, sama maksud dengan duka. Okay, so setiap kali kalau kamu isi soalan macam isi ruang kosong adalah lebih baik kalau kamu tulis jawapan, kamu terus pangkal ataupun kamu garis. So, kamu tahulah apa lagi yang tinggal. Okay, so lagi yang tinggal adalah padan dan juga agenda. So, serasi. Serasi ni maksudnya padan. Okay, sama maksud dengan padan. So, maksudnya kedua-dua orang itu adalah sangat serasi ataupun kamu boleh cakap kedua-dua orang itu sangat padan. Okay, so acara. Acara ni juga kamu sama maksud dengan agenda. So contohnya acara lumba lari ataupun agenda tu sama juga dengan acara. Maksudnya bila ada satu pertandingan kah, ada satu taklimat kah contohnya, ada satu majlis kah, satu acara, so tu adalah sama dengan agenda. Okay, so sini jawapan dia adalah agenda. Okay, jadi kita tengok lagi
soalan beberapa. Ni cikgu akan ambil beberapa sahajalah. Okay. Jadi kalau kamu tengok sini rahsia. Okay, so rahsia kita ada nanti, tewas, ringkas, usang, buru, didik, jumpa, cuai, enak kawan, aman, insaf, pandai, letih, mohon, zalim, hina, wangi, fakir, sulit. Okay. So rahsia ni adalah macam sesuatu benda yang sulit yang kita tidak mahu orang lain tahu. Contohnya, paling senang adalah bila kamu ada soalan peperiksaan. Okay, soalan peperiksaan. Kamu akan tengok dekat kiri ke dekat kanan tu, dia dah tulis sulit. Okay, dekat bawah. Tapi sulit. So, sulit tu maksudnya hanya kamu sahaja yang ambil peperiksaan tu sahaja yang boleh tengok soalan tersebut. So, itulah dia ada sulit. Dia adalah rahsia. Hanya kamu yang ambil peperiksaan tu sahaja yang boleh nampak soalan-soalan tersebut, yang boleh jawab soalan-soalan tersebut. Okay, so satu lagi ni kejam. So kejam ni adalah macam pemerintah-pemerintah zaman dahulu yang mungkin tangkap rakyat, lepas tu kurung mereka dalam penjara contohnya. So dia adalah sangat kejam. Okay, dia sangat kejam ataupun dia sangat zalim. So maksudnya dia tidak berlaku adil contohnya terhadap rakyat-rakyat. So dia adalah kejam. Okay, dia zalim, dia kurung, mungkin dia kenakan beberapa hukuman contoh. Okay, kalau kamu tengok sini, okay, so cikgu pilih lagi yang seterusnya. Kalau kita ambil sini, minta. Okay, cikgu bilang minta. So minta ni maksudnya kalau kita ingin sesuatu, contohnya cikgu Ali. Okay, Ali meminta ibunya membelikan pensel contoh. Maksudnya Ali memohon ibunya membelikan pensel, ataupun contohnya Ali memohon agar dikenakan bayaran yang lebih rendah. Contohnya kalau Ali ni dia lupa pulangkan buku. Dia lupa pulangkan buku dekat library, lepas tu kena denda. Okay, jadi dia pun cakaplah dengan librarian tu, dengan orang yang jaga kat library tu, dia cakap, bolehkah saya ingin memohon untuk kurangkan pembayaran denda buku contoh. So maksudnya dia meminta orang tu untuk kurangkan. Okay, so sini kita tengok lagi, cikgu pilih okay, so sini kita akan tengok lagi okay, so sini kita ambil lesu. Okay, lesu. So lesu ni kadang-kadang kamu pernah tengok dekat soalan pemahaman, kamu kadang-kadang nampak juga dekat soalan objektif. So lesu ni sebenarnya adalah letih. Okay, lesu ni sebenarnya adalah letih. Maksudnya contohnya bila kita tengok seseorang tu dia sangat letih. Okay, dia mungkin mau berdiri pun susah, dia sentiasa duduk ke apa, tidak bertenaga. So kita boleh cakap, orang ni kelihatan lesu. Okay, lesu tu sama juga dengan letih. Okay, lesu tu sama juga dengan letih. Jadi lagi kita tengok sini adalah contohnya bahagia. Okay, bahagia. So bahagia ni adalah bila kita tidak mempunyai apa-apa masalah, contoh, okay, dengan orang ataupun dengan sekeliling, so ataupun dengan masyarakat yang lain. So tu adalah bahagia. Okay, bahagia ni juga sama maksud dengan aman. Maksudnya kita tidak ada masalah dengan orang, tidak ada masalah dengan sekeliling, tidak ada masalah dengan apa-apa. Okay, so lama. Kita tengok yang terakhir lah. Okay, kita tengok lama. So lama ni maksud dia sama juga dengan usang. Okay, usang. So usang dan lama mempunyai maksud yang sama. So contohnya kalau cikgu cakap buku ini sudah lama. So maksudnya mungkin cikgu tengok buku ni terkoyak-koyak, ada kuning-kuning coklat, kan? So sama juga dengan kamu boleh cakap buku ini sudah usang. Okay, buku ini hampir koyak ataupun sangat berdebu. So buku tu adalah sangat usang. Ataupun kamu boleh cakap rumah ini sudah lama. Okay, mungkin rumah ini sudah 20 tahun, 30 tahun. So rumah itu sudah usang.
sudah 20 tahun, 30 tahun lama bangunan ataupun rumah itu berada di sana. Okay, so kita tengok soalan objektif. Okay, so kita ada 5 soalan objektif untuk latihan sinonim yang ini. So macam ni lah latihan sinonim ataupun soalan-soalan sinonim yang selalunya ditanya dalam soalan UPSR, okay, dalam peperiksaan. Soalnya soalan latihan sinonim ni dalam bentuk objektif. Okay, so kita tengok yang pertama. Sinonim macam juga cakap seerti ataupun sama makna. So Zabidin berjaya menjawab ke semua soalan teka-teki dalam buku Sains dan Matematik dengan tepat. So tepat ni dia sama dengan maksud benar, sahih, betul, sah juga. Tetapi kita kena pilih perkataan yang paling sesuai, yang paling sesuai untuk kita punya keseluruhan ni. Paling sesuai adalah betul. Okay? Betul. So, Encik Selamat nombor 2 merupakan usahawan yang disegani dalam bidang perniagaan kerana kecekalannya. Okay, so bidang ni dia sama dengan sektor. Okay? Sektor perniagaan. Bidang perniagaan. So, sektor perniagaan ataupun bidang perniagaan ni contohnya macam satu sektor. Contohnya kita ada beberapa sektor, okay? Kita ada perniagaan, kita ada usahawan, contoh kita ada dalam bahagian pendidikan. Jadi sektor-sektor ni adalah macam adalah bidang, okay? Sama maksud dengan bidang. Sektor dia sama maksud dengan bidang. Kalau kamu tengok aktiviti, dia tidak sama maksud dengan aktiviti, okay? Dan yang paling sesuai, perkataan yang paling sesuai untuk melengkapkan ayat di atas ni adalah sektor. Okay? Sektor pertanian, kalau kamu pernah dengar, sektor pendidikan, sektor perniagaan, bidang pendidikan, bidang perniagaan, bidang pertanian. Okay? So, dia adalah dua perkataan yang berbeza mempunyai sama makna, sektor dengan bidang. Okay? So, kita tengok yang ketiga. Puan Hamina bimbang akan anaknya yang masih belum pulang dari sekolah kerana hari sudah lewat. So, maksudnya anak Puan Hamina ni dia sudah belum lagi pulang dari sekolah. Mungkin dia belajar kat library ke perpustakaan ataupun keluar dengan kawan. Jadi ibunya itu Puan Hamina amat bimbang, okay? Amat bimbang tentang anaknya yang belum lagi balik dari sekolah. So, perkataan bimbang ni sama maksud juga dengan risau. Okay? Sama maksud juga dengan risau. So, risau adalah perkataan yang paling sesuai yang kamu boleh guna untuk sama maksud sinonim dengan bimbang. Okay? Kamu boleh letak Puan Hamina ragu akan anaknya. Ataupun Puan Hamina gugup akan anaknya. Okay? So, bimbang dan risau adalah yang paling sesuai untuk dimasukkan dalam ayat kita nombor 3. Okay. Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. So, kita tengok slide yang terakhir. Lepas ni, cikgu akan bagi kamu latihan, cikgu akan bagi kamu quizzes untuk kamu main. Okay, so nombor 4, Hasnul tidak dapat tidur nyenyak semalam kerana diganggu nyamuk. So, maksudnya Hasnul ni dia bangun, lepas tu dia garu-garu kena gigit nyamuk. Okay, dia bangun, garu-garu kena gigit nyamuk. So, maksudnya dia tidak tidur nyenyak. Okay, so tidak tidur nyenyak ni sama maksud dengan lena. Kalau kamu pernah dengar, orang cakap Hasnul tidak dapat tidur lena semalam kerana diganggu nyamuk. Okay, nyenyak dan lena mempunyai maksud yang sama. Okay, nyenyak dan lena mempunyai maksud yang sama. Dan perkataan lena ni yang paling sesuai kita masukkan di dalam kita punya ayat nombor 4. Okay. So, selain daripada kamu cari yang sama maksud, kamu kena juga cari yang paling sesuai untuk dimasukkan di dalam perkataan. Okay, so nombor 5 yang terakhir, sebelum juga bagi kamu latihan. So, nombor 5, kucing ialah binatang yang boleh melihat dengan terang pada waktu malam. Okay, so kucing kamu yang miau-miau yang kecil tu dekat rumah, so diorang boleh melihat dengan terang pada waktu malam. Okay, melihat dengan terang pada waktu malam. So, apa yang maksud sinonim terang adalah jelas. Okay, kabur tidak.
dia adalah yang berlawanan. Okey, dia berlawanan. So, jawapan dia adalah C. Sepi bukan maksud terang. Nyata, terang maksud yang sama, tetapi kamu kena cari perkataan yang paling sesuai untuk kamu lengkapkan ayat di atas ini. Okey, so yang paling sesuai adalah jelas. Okey, adalah jelas. So, seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Dan selepas ni kita akan buat sedikit latihan. Okey. Dan kamu akan sambung dengan video yang seterusnya.